Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung semula pengajian kita di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis 40 karangan bagi Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah kita masih lagi pada hadis yang sama, iaitu pada hadis yang ke-36, iaitu hadis yang membahaskan tentang menutup akan aib saudara dan juga membantu saudara sesama muslim. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kita dah habis hadis ini ya pada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan sambung pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat alaihim sakinata wa hafathumul malaikatu. Sampai situ sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah wama, yakni harfu nafi di sini, wama jtama'a qaum, dan tidak ada sebuah kaum yang mana mereka berhimpun. Wama jtama'a qaum, dan tidaklah ada satu buah kaum yang berhimpun, yakni satu jemaah, satu kaum ataupun satu, maksud daripada kaum ini maksud jemaah, fi baiti min buyutillahi, pada rumah daripada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini, iaitu ai mimma bana, disebut dalam syarah, ai mimma bana li thawabihi wa ridahu kamasjidi wa madrasi wa ribati wa ulhika biha ghairuha wa alhaqa biha ghairuha. Nampak tak? Disebutkan, apakah rumah-rumah Allah itu? Ianya sesuatu yang dibina, tempat, yakni sesuatu tempat yang dibina, maksud rumah Allah Ta'ala ni satu tempat yang dibina untuk mendapat ataupun meraih akan pahala daripada Allah dan juga redha Allah. Seperti apa? Seperti masjid. Seperti masjid. Jadi masjid ni rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga wa madrasah, disebut dalam syarah, begitu juga seperti madrasah. Madrasah pun kata ulama dia ini merupakan rumah-rumah Allah Ta'ala. Nampak tak? Masuk rumah Allah Ta'ala, bukan Allah duduk situ. Tapi masuk rumah Allah Ta'ala di situ, maksudnya rumah itu dibina untuk Allah. Nampak tak? Jadi dibina atas dasar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat pahala pada Allah. Sebab itu dipanggil rumah Allah. Jadi jangan salah faham Allah ada rumah macam rumah kita, tak. Allah tak ada situ. Tapi maksudnya rumah itu dipanggil rumah Allah, maksudnya tempat tersebut dibina atas dasar untuk mendapat pahala. Nampak tak? Dan untuk mendapat redha Allah, barulah dipanggil rumah Allah. Seperti masjid. Nampak tak? Jadi masjid itu rumah Allah. Kenapa? Sebab dibina ni masjid itu atas dasar untuk mendapat pahala.
supaya orang masuknya dalamnya solat, supaya orang duduk dalamnya tahajud, supaya ada orang yang azan, supaya ada majlis ilmu. Itu untuk mendapat pahala dan untuk mendapat redha. Jadi sebab tu dipanggil rumah Allah. Dan begitu juga selain masjid, surau. Nampak tak? Kat mana-manalah apabila sebuah jemaah itu berkumpul di masjid ataupun surau, dan pasti masjid itu lebih afdal lah daripada surau. Kerana masjid itu kita boleh buat solat Jumaat. Nampak tak? Wa madrasah, dan juga seperti masjid, madrasah, seperti madrasah tahfiz. Madrasah di Malaysia ni ada dua. Yang pertama, madrasah dipanggil tahfizul Quran, tahfiz Al-Quran, madrasah menghafal Al-Quran. Yang kedua iaitu madrasah juga dipanggil tetapi lebih kepada kitab. Nampak tak? Iaitu istilah kita orang Nusantara panggil apa? Panggil pondok. Adapun dalam bahasa Arab tak ada sebut pondok, disebut madrasah juga. Cuma kalau kita di Malaysia lebih terkenal pondok lah, pondok. Nampak tak? Ataupun ribat itu satu tempat seperti pondok lah, untuk kita mengaji ilmu agama, madrasah seperti menghafal Quran dan sebagainya. Nampak tak? Wa alhaqa biha ghairuha, dan juga selain daripada yang disebut seperti masjid, seperti pondok, seperti madrasah, mana-mana tempat yang mana ada sebuah jemaah berkumpul padanya. Nampak tak? Maka ketika itu berkumpul mereka untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitab Allah, mereka berkumpul, jemaah itu berkumpul beramai-ramai membaca kitab Allah, membaca kitab Allah, ya kitab Allah, iaitu membaca Al-Quran. Nampak tak? Jadi mereka duduk di situ, mereka sambil membaca Al-Quran bersama-sama mereka. Sebagaimana pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkumpul baca Al-Quran, didengari oleh sahabat-sahabat yang lain, didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi satu tempat yang berkumpul satu jemaah seperti masjid, seperti madrasah ataupun pondok, berkumpul mereka itu dasar untuk membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan kemudian Nabi SAW sebut mereka sambil saling mempelajarinya Al-Quran itu di antara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga mempelajari, maksudnya mereka mempelajari daripada hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran, seperti ilmu fiqh. Jadi siapa-siapa yang berkumpul satu tempat, nampak tak? Seperti masjid, seperti madrasah, seperti pondok, mereka duduk baca kitab Allah, dan juga mereka untuk mempelajari kitab tersebut iaitu Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti mempelajari hukum hakam yang ada di dalam Quran, seperti kitab fiqh. Nampak tak? Ataupun mereka yang mengajarkan juga, sama ada orang yang belajar ataupun yang mengajar. Nampak tak? Ataupun kitab tafsir. Nampak tak? Belajari kitab tafsir, ataupun apa jenis ilmu agama pun. Maksudnya ilmu agama yang berkaitan dengan agama Islam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nuzila alaihimus sakinah, kecuali akan turunlah ke atas mereka, yakni jemaah yang duduk dalam masjid, dalam madrasah, dalam pondok tersebut, akan turun ke atas mereka itu sakinah. Apa sakinah? Iaitu at-tama'ninah wal waqar. Disebut dalam syarak iaitu ketenangan. Nampak tak? Ketenangan dan santun. Maksudnya apa? Allah Ta'ala turunkan sakinah ni, ketenangan kepada mereka ni. Disebut dalam syarak ayyakhluqullahu ta'ala dhalika fihim. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ciptakan kepada mereka itu, yang pertama maksudnya adalah ketenangan hati. Nampak tak? Ketenangan. Apa maksud Allah Ta'ala turunkan ketenangan ni? Allah Ta'ala turunkan ketenangan hati. Jadi sebab tu majlis zikir, majlis ilmu seperti ni, majlis baca Al-Quran, ada tilawah. Kalau kita bulan Ramadan ada tadarus. Masjid ni ada tadarus tak? Alhamdulillah. Kalau ada tadarus, itu semua kalau kita berkumpul semata-mata tu,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala turunkan ketenangan. Allah Taala turunkan ketenangan. Nampak tak? Sebagaimana firman Allah Taala sebut dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Taala itu, maka hati akan menjadi tenang. Dan apakah maksud ketenangan hati di situ? Disebut oleh Imam Ad-Dumyati, ta'maniyatul imani al-mufda ila ridwanillahi ta'ala. Iaitu akan menyebabkan tetapnya iman seseorang itu, yang mana dia akan memperolehi akan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa duduk dalam satu majlis zikir, satu majlis Al-Quran, Allah Ta'ala akan bagikan ketenangan hatinya juga. Nampak tak? Begitu juga Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan menjadikan iman dia itu menjadi orang yang kukuh iman dia. Jadi sebab itu orang-orang yang belajar Al-Quran, duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan, mereka itu dapat mengawal emosi mereka. Sebab dengan ilmu ni lah, tuan-tuan dan puan, untuk kita nampak tak, kita berinteraksi ataupun kita tatbik. Maksudnya tatbik ni maksudnya kita mempraktikkan daripada dari segenap apa keadaan yang mendatang kepada kita. Jadi sebab tu kalau orang yang tak ada ilmu, tak ada amal ibadah, kurang pergi majlis zikir, kurang pergi majlis tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka kalau hal mendatang kepadanya yang mana hal keadaan tersebut yang barangkali boleh menyebabkan dia itu orang yang tidak boleh mengawal emosi, maka dia akan menjadi orang yang membantah-bantah. Dia akan menjadi orang yang jauh dengan Allah. Boleh disebabkan ujian ataupun keadaan yang datang kepada dia. Berbeza dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis Al-Quran, insya-Allah Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada dia. Nampak tak? Dan itu jaminan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu, majlis-majlis seperti ini, nampak tak? Untuk kita dapat ketenangan. Supaya bila datang keadaan-keadaan yang sukar, seperti merundungnya ekonomi, kita tengok berapa ramai orang-orang yang dalam keadaan tak boleh sabar, akhirnya mereka menjadi musuh sana, musuh sini, kata sana, kata sini, kata sana, kata sini. Nampak ada attack sana, attack sini. Sebab apa tu? Tuan-tuan dan puan? Sebab Allah Ta'ala tak letak mutmain atau maknina dalam hatinya. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak letakkan diri dia itu dalam majlis-majlis seperti ini. Nampak tak? Jadi sebab tu kita tengok hidup para ulama. Soalan macam tak ada masalah saja. Padahal orang banyak masalah juga. Tapi disebabkan oleh kerana mereka itu duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir banyak, maka Allah Ta'ala bagi sabat hati mereka itu, sehingga apa jua keadaan pun yang mendatang, maka mereka nampak relax, mereka nampak tenang, dan mereka tidak terbawa oleh emosi-emosi yang menyebabkan mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya kita ni berkumpul duduk dalam satu majlis zikir, dalam satu majlis bacaan Al-Quran. Sebab tu kalau ada majlis zikir, pergilah. Seperti majlis-majlis selawat, majlis maulid. Itu semua majlis-majlis zikir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni juga, ini juga merupakan dalil boleh untuk kita membuat majlis zikir beramai-ramai. Sebab Nabi SAW mengatakan, man ijtama'a wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Boleh buat majlis zikir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setengah orang kata, apalah majlis zikir ni tak diajak oleh baginda, tak pernah dibuat oleh Nabi dan juga sahabat. Nabi sebut. Sebab itu ada ulama-ulama buat majlis zikir, yang khususnya ada ulama-ulama tarikat buat majlis zikir di masjid. Itu semua dasar daripada hadis ini. Nampak tak? Jadi sebab itu kalau kita tengok, baginda Nabi SAW sebut dalam hadis ini merupakan keharusan untuk kita buat berzikir di sini, bahkan disunatkan untuk kita buat majlis zikir di masjid. Jadi jangan takut-takutlah nak
buat majlis zikir, majlis tahlil dan sebagainya, maka buatlah kat masjid. Sebab nampak dalam hadis ni juga dalil menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila satu buah kaum ataupun jemaah itu berkumpul untuk membaca kitabullah. Maksud kitabullah itu disebut oleh ulama ma yata'allaqu bihi, sesuatu yang terkait dengan kitabullah, seperti daripada mempelajari ilmu fiqh ataupun mengajarkannya ataupun ilmu tafsir. Nampak tak? Dan begitu juga majlis-majlis zikir. Itu juga disebut dalam hadis ini kata para ulama yang terkait. Kerana Al-Quran mengajarkan kita zikrullah. Dan Al-Quran mengajar kepada kita zikrullah. Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zikrullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi apa saja yang terkait dengan Al-Quran seperti zikrullah dan sebagainya, maka kalau dibuat di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala maka boleh. Tidak ada masalah. Kalau buat maulid di dalam masjid, tidak ada masalah. Bahkan ada dalil khusus. Satu riwayat daripada Imam Muslim. Begitu juga dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat-sahabat masuk kat dalam masjid, lalu mereka itu berkumpul. Nampak tak? Jadi Nabi SAW bertanya, apakah yang membuat kamu ni berkumpul? Kamu semua berkumpul. Maka sahabat beritahu kepada Nabi SAW bahawasanya, ya Rasulullah, kami berkumpul iaitu nahmadullah, kami bersyukur kepada Allah. Nampak tak? Kami bersyukur kepada Allah, mamannallahu alaina bidini, iaitu yang mana Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kami nikmat iman, masuk agama Islam. Wa manna alaina bika, dan juga kami bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala telah kurniakan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Jadi dalil ini kata ulama, dalil yang mana kalau kita sambut maulid. Kenapa kita sambut maulid? Kita sambut maulid di situ, kita duduk dalam majlis ilmu sebagaimana sahabat memperingati Nabi. Yang mana mereka bersyukur pada Allah Ta'ala sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah pun diutuskan kepada mereka untuk memberi cahaya kepada mereka, iman kepada mereka. Jadi maka Nabi SAW tanya lagi kepada sahabat, apakah benar kamu berkumpul ni hanya semata-mata itu? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami tak melakukan apa-apa kecuali ini ya Rasulullah. Yakni berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertahmid pada Allah, syukur pada Allah, dan juga memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya inilah astahlifakum. Sesungguhnya aku ni tak minta untuk kamu ni bersumpah. Kan aku tak percaya sampai aku nak minta kamu bersumpah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, cuma aku nak beritahu kepada kamu bahawasanya malaikat Jibril datang kepada aku. Bahawasanya malaikat Jibril datang kepada aku, yang bahawasanya Allah Ta'ala memberitahu kepada seluruh para malaikat-malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah Ta'ala itu innallaha yubahi bikum al-malaikatuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berbangga-bangga dengan apa yang kamu buat ni. Berzikir, duduk dalam masjid, tahmid pada Allah, bersyukur pada Allah, dan juga mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berbangga-bangga seraya memberitahu kepada para malaikat-malaikat, aku berbangga-bangga apa yang dilakukan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu dalam perempuan majlis maulid, majlis zikir itu semua ada dalil. Orang yang kata tak ada dalil itu orang itu mungkin dia tak pernah dengar ataupun dia belum habis belajar. Itu saja kita kata. Jadi para ulama kata bahawasanya ada dalil. Kita buat majlis zikir dan sebagainya, duduk dalam masjid, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma pastikan bila kita berzikir tu ada adab-adab dia. Nanti Imam Ad-Dumyati akan sebut di antara adab-adab yang Imam Ad-Dumyati akan sebut tuan-tuan dan puan. Jadi saya akan sebutkan nanti. Jadi dikatakan apa kelebihan bila satu jemaah berkumpul dalam satu rumah membaca dalam satu tempat seperti masjid. Nampak tak? Dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelebihan dia Allah Taala
akan memberikan kepada mereka itu ketenangan. Iaitu iman mereka Allah Ta'ala akan kuatkan, dan begitu juga hati mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kukuhkan. Jadi majlis zikir, majlis ini semua mengukuhkan hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu orang ada anxiety, pergi majlis zikir. Ada orang ada masalah anxiety. Nampak tak? Kadang-kadang rasa takut sangat. Nampak tak? Kadang-kadang rasa macam nak menangis, rasa sedih sangat. Tak boleh kawal perasaan. Oh, anxiety ni, tuan-tuan. Jadi orang anxiety macam tu. Tuan-tuan dan puan. Cerita pengalaman anxiety saya pernah ada. Saya pernah ada waktu saya belajar, tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita belajar dalam serba kekurangan, kita kekurangan, masalah kewangan, macam-macam. Jadi kita berfikir ni kadang-kadang benda-benda yang tak sepatut kita fikir. Maka datang rasa macam takut, tuan-tuan dan puan. Pernah berlaku pada saya. Waktu Yaman kena perang, saya ada kat sana. Masa tu ada baru bom dijatuhkan, tuan-tuan dan puan. Saya tak boleh kawal perasaan. Itu berlaku pada saya, tuan-tuan dan puan. Tapi Alhamdulillah, tak ada makan ubat apa pun, tak ada buat treatment daripada doktor apa pun, tuan-tuan dan puan. Pergi majlis zikir. Pergi majlis maulid. Pergi banyakkan zikrullah. InsyaAllah hilang. Di antara zikir yang untuk menghilangkan penyakit anxiety, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu zikir yang kita boleh amal, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau siapa ada anxiety, cuba amal la haula wala quwwata illa billah, bacalah banyak-banyak. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya la haula wala quwwata illa billah, zikir la haula wala quwwata illa billah adalah penyembuh 99 jenis penyakit. Wa aisaruhal alham. Nabi SAW mengata, maka penyakit yang paling rendah sekali untuk dihilangkan dengan zikir la haula wala quwwata illa billah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kemurungan. Anxiety, kemurungan, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita ada problem dan sebagainya, pergi majlis zikir. Majlis zikir ni lah, tuan-tuan dan puan. Jadi Allah jamin, siapa pergi majlis zikir, insya-Allah tenang hati dia, tuan-tuan dan puan. Iman dia juga Allah Ta'ala tambahkan. Dan kata ulama, kenapa berlakunya anxiety ni juga, tuan-tuan dan puan, pertama sekali juga adalah sebab kurang amal. Jadi bila kita kurang amal, kita akan kena penyakit ni. Jadi sebab tu orang yang ada anxiety kena banyak beramal, kena banyak zikir, kena banyak baca Al-Quran. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu hilang. Jadi saya tak lama lah kena anxiety tu, sekejap saja. Nampak dah, walaupun tak didiagnose oleh doktor, tapi ada tanda-tanda dia, tuan-tuan dan puan, yang saya nampak pada diri saya selama sebulan, 2 bulan. Duduk sorang-sorang, rasa takut nak keluar daripada asrama, rasa tak nak campur dengan orang. Saya datang anxiety tu bukan sebab ada masalah lain, tapi disebabkan saya ada GERD, gastrik. Sebab tu dia naik macam apa orang panggil asam lambung, angin tu, jadi menyebabkan saya ni jadi panik, jadi macam fikir nak mati, jadi macam menyebabkan kita tak boleh tenang. Dengan kalau ada satu problem, dia akan jadi macam peluh tangan, seolah-olah jantung jadi laju, jadi tak tenang. Kemudian rasa kalau sedih-sedih nak menangis. Itu saya pernah alami, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, pergi majlis ilmu, kuatkan semangat, belajar ilmu agama Allah Ta'ala, hilang, tuan-tuan dan puan. Pastinya itu Allah Ta'ala janji. Nampak tak ketenangan? Duduk dalam majlis zikir. Itu yang pertama, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan, Allah Ta'ala akan meratakan rahmat Allah Ta'ala ke atas mereka. Ya, ini maksudnya wa ammathum min kulli jihatin. Allah Ta'ala akan meratakan rahmat itu, Allah Ta'ala menaungikan rahmat tersebut itu kepada mereka pada setiap sudut. Nampak tak? Sehinggalah maksud rahmat Allah Ta'ala itu bihaisu annaha istaw'abat kulla dhanbin taqaddam minhum. Sehinggalah seluruh dosa-dosanya juga itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pergi majlis zikir, duduk dalam majlis maulid Allah sekejap je, tak lama, antara maghrib isyak, duduk dalam majlis ilmu. Majlis zikir ni.
Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui daripada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Maka sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ma huwa riyadul jannah?" Apakah itu taman syurga? Maka Nabi SAW mengatakan, halaqud dzikr. Tempat orang yang berkumpul berhalaqah-halaqah berzikrullah. Jadi tuan-tuan dan puan dulu ni semua ni taman-taman syurga. Tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Taman-taman syurga. Kata ulama, kenapa Nabi SAW sebut sebagai taman syurga? Mungkin kita tanya, kenapa dipanggil majlis ilmu ni taman-taman syurga? Kan? Jadi, kata ulama, maksud taman syurga itu oleh kerana pahala mereka duduk. Yang pertama lah, pendapat ulama, maksud tu, pahala yang mereka duduk dalam majlis tersebut itu seolah-olah telah melayakkan mereka duduk dalam taman-taman syurga yang sebenar. Sebab terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk taman-taman syurga itu maksudnya bila kita duduk dalam majlis zikir, majlis orang yang soleh. Maka majlis orang yang soleh, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang duduk, orang-orang ahli syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannati lil muttaqin, dan telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa saja akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, tuan-tuan dan puan-puan, kita seolah-olah duduk dengan orang-orang ahli syurga. Kita seolah-olah bermain di kawasan orang-orang ahli syurga, dan pasti kawasan tersebut, maka kata para ulama, tempat yang dipenuhi rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, sebagaimana orang ahli syurga dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang Allah, apa yang mereka nak. Allah Ta'ala sebut dalam syurga, dalam Al-Quran tentang nikmat orang ahli syurga. Kata Allah, walakum mimma tashtahun, walakum ma tashtahun, dan apa yang kamu inginkan, kamu duduk dalam syurga, kamu dapat. Maka para ulama kata orang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, juga boleh menunaikan hajat-hajat dia. Sebab tu kita jangan pandang rendah majlis zikir, majlis ilmu. Nampak tak? Sebab tu ada ulama-ulama, kalau ada sakit, mereka pergi majlis ilmu, majlis zikir untuk sembuhkan penyakit dia. Nampak? Al-Habib Habib Muhammad Al-Haddar, guru kepada Habib Umar bin Hafiz. Satu ketika tu dia demam panas. Demam panas, tuan-tuan dan puan-puan. Maka bila demam panas tu, dia pergi juga mengajar. Maka orang tengok Habib ni dengan demam tak sihat. Orang kata kepada Habib, balik Habib. Balik. Nampak tak? Maka dia kata, sungguhnya aku datang majlis ilmu ni, majlis zikir ni, hanya semata-mata untuk juga niat. Selain daripada niat redha Allah, niat untuk istisfa. Apa istisfa? Minta kesembuhan. Sebab tu ada orang pergi majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, majlis zikir, sembuh. Jadi sebab tu kalau kita ni setakat pening kepala, pergilah juga majlis ilmu. Niat untuk sembuh penyakit. Siapa ada penyakit kronik, niat untuk sembuh penyakit, insya-Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala menurunkan rahmat Allah kepada orang-orang yang duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis zikir. Jadi bila datang rahmat Allah Ta'ala, penyakit-penyakit kita itu insya-Allah boleh diangkat oleh Allah. Jadi sebab tu jangan pandang rendah, tuan-tuan dan puan-puan. Majlis zikir seumpamanya. Pergi. Itu kata ulama. Nampak tak? Dapat menunaikan hajat dan juga mengampunkan dosa-dosa yang telah terlalu. Jadi kita bila pergi majlis ilmu, maka dosa-dosa kita terhapus. Dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi malaikatu sayahina, innalillahi malaikah sayahina fil ardh. Sungguh Allah Ta'ala itu mempunyai malaikat-malaikat yang berlegar di muka bumi ini. Allah Ta'ala ada ciptakan malaikat yang khusus untuk round-round, pusing-pusing kat dunia ni. Apa kerja mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari majlis zikir. Maksudnya majlis zikir seperti juga majlis ilmu seperti ni, tuan-tuan dan puan-puan.
Maka apabila mereka pergi dekat majlis zikir, mereka menemukan majlis zikir, kata Nabi SAW, mereka duduk dalam majlis tersebut. Sampailah habis majlis tersebut, kemudian mereka akan naik ke langit. Dan ketika itu, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memanggil kepadanya, mengatakan, wahai malaikat, min aina jitum? Daripada manakah kamu datang? Maka malaikat-malaikat yang tadi itu, sayahina fil ard, yang khusus itu mengatakan, kami datang kepada hamba-hambamu. Kami datang daripada hamba-hambamu dalam satu majlis, mereka itu bertahmid kepadamu. Tahmid, alhamdulillah. Mereka itu bertahlil kepadamu. Mereka berzikir la ilaha illallah. Mereka bertasbih kepadamu. Mereka yang baca subhanallah. Mereka beristighfar kepadamu. Mereka yang baca astaghfirullah. Dan mereka meminta akan daripada doa masuk syurga, dan juga mereka berdoa agar mereka dijauhkan daripada api neraka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menyatakan, wahai malaikat, apakah mereka pernah nampak syurga aku? Yang mereka minta doa tu, mereka pernah nampak tak syurga? Kata malaikat, tak pernah. Kata Allah, macam mana kalau aku bagi lihat mereka tu nampak akan syurga? Kata malaikat, kalau mereka nampak, pasti mereka akan tambah amal ibadah mereka. Lebih semangat mereka untuk meraih rahmatmu masuk syurga. Kata Allah, apakah mereka pernah lihat neraka? Tak pernah, ya Allah. Kata malaikat. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat? Kalau mereka melihat neraka, nescaya mereka akan bertambah takut dan minta perlindungan dengan sebenar-benar kepada Allah. Maka apa kata Allah? Kata Allah Ta'ala, ya fashhidukum, hendaklah kamu saksikan, hai semua para malaikat, inni ghafartu lakum, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Siapa yang pergi majlis ni, tuan-tuan dan puan, dosa-dosa dia tak keluar ke pintu tu kecuali Allah dah hapuskan. Kecuali dosa besar lah, tu kena taubat. Tapi dosa-dosa kita yang terdahulu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau bukan dosa besar, Allah Ta'ala ampunkan, tuan-tuan dan puan. Dapat tak? Jadi dalam riwayat, maka datanglah malaikat mengatakan kepada Allah Ta'ala lagi, Allah, tadi dalam satu majlis ada satu lagi pada hambamu, yang mana hambamu tu dia bukan berniat nak pergi majlis ilmu. Nampak tak? Dia duduk dalam majlis ilmu tu bukan niat nak pergi majlis ilmu. Maka kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, saksikanlah, inni qad ghafartu lahu, aku pun ampunkan dosa-dosa mereka. Maka kata Allah Ta'ala, bahawasanya humul qaumun la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah golongan-golongan yang mana kalau ada orang duduk dengan mereka, pasti tidak akan sia-sia, kata Allah. Tidak akan sia-sia, tidak akan rugi. La yashqa bihim jalisuhum. Siapa yang duduk tak akan sia-sia, pasti akan dapat faedah-faedah. Jadi sebab tu duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, itu kata Nabi SAW, Allah Ta'ala meratakan rahmat, Allah Ta'ala menenggelamkan mereka di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wahafathumul malaikah, dan para malaikat juga akan menaungi mereka. Maksudnya dari sini, ay ahatat bihim malaikatur rahmah. Maksudnya para malaikat juga akan menaungi, dan para malaikat juga akan turut hadir di dalam majlis tersebut, dalam majlis zikir tersebut. Maksudnya mereka menaungi, maksudnya mereka mengelilingi, keliling, dikeliling oleh para malaikat tersebut. Nampak tak? Daripada para malaikat rahmat. Jadi ada malaikat-malaikat rahmat disebutkan akan ada duduk berkumpul dengan kita. Nampak tak? Wa tafat haulahum li istima'i kitabillahi ta'ala, dan mereka akan tawaf dekat situ. Berpusing dekat kawasan majlis ilmu, majlis zikir tersebut. Jadi para malaikat ini terbang, maka mereka akan duduk di situ untuk mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan di dalam masjid. Jadi bila satu majlis ilmu, satu majlis zikir, satu majlis Al-Quran, tilawatul Quran, pasti akan ada malaikat yang duduk dekat kita. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita duduk di sini, subhanallah, kita sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, semua ada malaikat. Cuma kita tak nampak. Mereka ni nak ambil berkah. Disebut oleh Imam
Ad-dumyati, mereka itu nak mendengar ayat Al-Quran dan juga watabarruk bihi. Mereka nak ambil berkat daripada majlis ilmu ataupun majlis zikir ataupun majlis Al-Quran tersebut. Kenapa? Ta'ziman litalain. Nampak tak? Kerana mereka menghormati. Nampak tak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk dalam masjid tersebut. Seperti majlis ilmu, seperti majlis zikir tersebut. Nampak tak? Itu di antara para malaikat datang. Dan juga kata Imam Dumyati, kenapa malaikat-malaikat tu datang kat situ? Dikatakan wa mana'an lisyaitan ayyasila ilaihi. Dan malaikat tu datang dekat situ, kerja mereka juga untuk menghalang setan-setan supaya sampai menghasut kepada orang yang duduk dalam satu majlis zikir tersebut. Sebab tu majlis zikir ni tuan-tuan dan puan, subhanallah, besar dahsyat dia punya kesan dia. Ingat tuan-tuan dan puan, satu tempat yang mana kalau adanya majlis zikir, insya-Allah tempat itu tidak diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya sungguh laut itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lautan itu minta kepada Allah Ta'ala untuk menenggelamkan ahli bumi kerana kemaksiatan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kepada Allah, setiap hari. Laut yang ada kat Selat Melaka ni tuan-tuan dan puan, setiap hari minta Allah, ya Allah, bagi kepada aku nak lenyapkan orang Malaysia. Aku nak lenyapkan Melaka ni, aku nak lenyapkan kampung ini. Setiap hari. Sebab apa? Kerana ada orang bermaksiat dalam. Laut punya murka dan marah tuan-tuan dan puan. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan kepada laut, wahai laut, jangan, kerana sungguhnya ada di dalam daratan itu adanya orang yang beristighfar kepada aku dan minta perlindungan daripada aku dan berzikir kepada aku. Nampak tuan-tuan dan puan? Jadi sebab tu majlis zikir ni, subhanallah, dia dapat menepis akan daripada majlis-majlis kemungkaran, daripada kemurkaan Allah Ta'ala yang mendatangkan balak nanti, azab Allah Ta'ala, bencana disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Maka majlis zikir ni dapat tepis tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Pernah satu ketika, ini disebut oleh guru saya panggil Pak Guru lah. Dia orang tarikat, saya panggil dia Pak Guru. Allah yarham. Dia meninggal di Mesir, guru saya juga. Walaupun dia orang Melayu, tapi subhanallah, 11 tahun duduk Mesir. Dia mengaji di sana, Al-Azhar, dan merupakan orang tarikat, Al-Ghusafi Syazili. Dia cerita kepada saya pengalaman dia pada awal tahun 2000, berlaku masalah pelajar-pelajar Malaysia di kota Mansurah. Di satu tempat di Mesir, ada satu muhafazah, satu negeri namanya Mansurah. Jadi Mansurah ni tempat kebanyakannya budak-budak medik belajar situ. Jadi awal tahun 2000 tu pelajar-pelajar medik kat sana tu makin teruk akhlak. Yang lelaki duduk campur dengan perempuan satu rumah dia. Allah. Yang couple dengan orang-orang Arab pun ada. Lelaki-lelaki Arab pun ada. Perempuan-perempuan semakin banyak yang free hair. Mak bapak hantar pergi sana, kacau syok, seronok, dapat duit, dapat ni, tengok lelaki Arab handsome pula. Yang pakai tudung, duk tanggal tudung. Maka macam-macam kes berlaku. Kemudian kes rompak banyak. Sebab situ dah banyak orang luar, terutamanya orang Malaysia. Jadi orang Mesir yang Baltaji ni gangster lah. Yang di kawasan ni, time tu dia kerahkan dia punya budak-budak dia, budak-budak Malaysia. Macam-macam, bawa pisau, ada bawa pistol, ada macam-macam. Jadi, boleh jadi kes setiap minggu, dengar macam-macam. Budak Malaysia kena pukul lah, kena ni lah. Maka akhirnya, ulama-ulama di Mesir di situ, mereka menyarankan beberapa orang sufi untuk pergi di sana. Di antaranya guru saya, Pak Guru ni, dia pergi kat sana. Jadi dia pergilah dengan beberapa daripada ulama-ulama Mesir yang pergi dekat sana. Bila tahu keadaan budak-budak Malaysia semakin teruk kat sana, begitu juga pelajar-pelajar Indonesia semakin teruk kat sana, maka ketika itu pergi dekat situ buat majlis zikir. Kat asrama dia, kat sini, kat kawasan, buat majlis zikir beramai-ramai. Majlis zikir. Setelah seminggu, kata Pak Guru, subhanallah, tak ada lagi kes
Maksudnya alhamdulillah berkurang. Tak ada setelah tu. Jadi perangai-perangai budak-budak yang perangai tak elok-elok ni semua automatik. Mereka sendiri yang nak balik dah. Tak nak dah buat maksiat kat situ. Tak tahan mungkin masalah kewangan apa balik Malaysia yang buat perangai. Nampak tak itu? Majlis zikir tu. Tuan-tuan dan puan yang kita ingat majlis zikir lah. Kita nak menentang mujahidin ni. Nampak duduk pergi berzikir buat apa? Ada orang memperendahkan, betul tak? Tuan-tuan dan puan. Majlis zikir tak boleh bantu. Siapa kata? Tuan-tuan dan puan. Kata ulama, kita punya zikir, kita punya amalan saleh ini juga boleh mendatangkan nusrah daripada Allah. Tuan-tuan dan puan, Allah ni kalau nak bantu, nampak tak? Agama dia dan juga meninggikan agamanya, itu tanpa bantuan kita pun tak ada masalah. Allah nak buat hari ni. Semua orang-orang Yahudi di Israel tu hancur belaka. Allah boleh buat. Nampak tak? Tapi Allah saja tak buat. Sebab apa Allah saja tak buat? Sebab Allah nak bagi kita pahala. Sebab Allah nak bagi kita orang Islam pahala. Yang mana pahala itu kita boleh buat dengan zikir, dengan doa. Jadi kita doa dekat saudara-saudara kita itu takkan tak ada kesan. Adalah kesannya. Tuan-tuan dan puan. Apa yang kita mampu sekarang ni? Nak pergi berjihad. Tak ada jalan nak buka jalan pergi jihad sana. Nampak tak? Kalau ada mungkin ramai yang pergi, tuan-tuan dan puan. Mungkin askar kita pun akan dihantar. Tapi tak ada jalan. Negara Mesir tutup, negara Jordan tutup semua mereka. Tak ada siapa yang nak pergi bantu kat Gaza ketika itu. Apa yang kita buat? Doa, zikir, baca Al-Quran. Maka ketika ini tuan-tuan dan puan boleh dapat nusrah dari Allah. Sebab tu setiap daripada kita ni, tuan-tuan dan puan ada bahagian untuk nusrah saudara-saudara kita kat sana. Dengan zikrullah, perbanyakkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku zikir ni Allah, aku hadiah kepada saudaraku di Palestin. Aku hadiah untuk anak-anak kecil di sana, ya Allah. Aku hadiah untuk perempuan-perempuan dekat sana, ibu-ibu di sana, orang-orang tua di sana, ya Allah. Selamatkan hospital mereka, selamatkan masjid mereka. Kau patahkan balik ayat dom mereka, kau patahkan balik sawarih daripada peluru pepandu jet mereka. Itu doa. Doa silahul mu'min. Jadi masing-masing cara-cara mereka boleh buat untuk bantu saudara-saudara kita di sana. Dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, dengan majlis maulid, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga boleh, tuan-tuan dan puan. Boleh mengangkat beban saudara-saudara kita yang ada dekat sana, tuan-tuan dan puan. Jadi Allah saja tak buat. Kalau Allah buat gitu, apa kita nak masuk syurga dengan apa? Jadi seorang ulama Palestin, Syekh apa nama dia? Syekh Mahmud. Dia kata, tapi dia dah duduk di Jordan, tapi dia orang Palestin, dia orang Gaza. Dalam ceramah dia kata, wahai orang Gaza, sabarlah. Sabarlah wahai orang Gaza. Dia kata, sungguhnya Allah Ta'ala tu berikan kamu ujian-ujian seperti ini untuk Allah Ta'ala tu nak bagi kamu ganjaran yang mana negara-negara Arab ni tak dapat. Itu kata dia. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala turunkan masalah ni, tuan-tuan dan puan. Bukannya masalah orang Palestin, tapi juga masalah kita. Kalau kita tak nusrah mereka dengan doa, dengan harta kita, dengan jihad, kata-kata kita, tuan-tuan dan puan, kita tak akan dapat pahala yang besar, bahkan Allah Ta'ala akan soal. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, subhanallah, majlis-majlis zikir ni banyak manfaatnya, tuan-tuan dan puan. Sehingga kan para ulama kata satu majlis zikir, satu majlis ilmu ataupun majlis zikir dapat menghapuskan 70 majlis kemungkaran punya bala yang boleh akan mendatangkan kepada kita. Itu kata ulama. Satu majlis zikir. Apatah lagi kalau setiap masjid buat majlis zikir beramai-ramai. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala angkat bantuan. Allah Ta'ala akan sampai, tuan-tuan dan puan. Kita belajar dari sejarah, tuan-tuan dan puan, kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dibantu oleh Allah. Semua dibantu oleh Allah. Peperangan Badar, Allah Ta'ala hantarkan 3,000 para malaikat. Nampak tak? Memerangi juga orang-orang kafir. Kalah mereka, tuan-tuan dan puan. Orang Islam 313 kalah. Mereka orang kafir Quraisy. Juga peperangan Al-Ahzab.
Jumlah mereka orang kafir 10,000. Nak lawan orang Islam 3,000 ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dikepung pula. Maka Allah Ta'ala hantarkan kepada mereka orang kafir itu angin yang kuat, angin yang kencang. Allah musnahkan, Allah hancurkan mereka, pecahkan mereka. Itu kita tengok nusrah daripada Allah. Begitu juga sahabat-sahabat baginda setelah wafat baginda Nabi SAW, bagaimana mereka berperang. Ketika peperangan Yarmouk, peperangan yang besar dalam peperangan Islam juga, yang mana 240,000 lawan 40,000 tentera Islam. 240,000 tentera salib lawan tentera Islam 40,000. Menang tentera Islam. Bayangkan tuan-tuan, itu semua nusrah dari Allah. Macam mana datang nusrah? Apabila mereka bertakwa, apabila mereka itu banyak melakukan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, majlis-majlis zikir itu juga memberi sumbangan kepada orang-orang Palestin untuk Allah Ta'ala bagi nusrah kepada mereka tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah disebutkan para malaikat akan ada dekat situ. Kerana apa? Kerana berbagai makna, iaitu malaikat nak mengambil keberkatan dan mendengar ayat Al-Quran, dan juga mengambil keberkatan majlis tersebut kerana menghormati majlis tersebut, dan juga untuk menghalak syaitan. Itu disebut dalam syarah hadis ini. Dan Nabi SAW sebut, kita habiskan sikit, wa dzakarahumullahu fi man indah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka, yakni Allah Taala akan menyebut setiap daripada mereka yang duduk dalam majlis zikir ataupun majlis Al-Quran itu, nampak tak, fi man indah, iaitu dengan kepada sesiapa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Iaitu Allah Taala akan puji manusia-manusia ini, kita semua ni kalau duduk majlis ilmu, majlis zikir, kepada para malaikat yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya fiman indahu. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat, dan juga dikata Imam Dumyati wa arwahul anbiya, dan begitu juga kepada roh-roh nabi-nabi. Jadi roh-roh nabi-nabi yang ada di kat langit itu, Nabi Adam, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam, itu jasad dan roh ada di sana, langit yang kedua. Nabi Yusuf ada, langit yang ketiga. Nampak tak? Kemudian langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit yang kelima Nabi Yaqub alaihissalam ada di situ. Kemudian langit keenam Nabi Musa alaihissalam, rohnya di situ. Dan begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, langit yang ketujuh. Itu rohnya ada di situ. Maka Allah Ta'ala sebut, hamba bin fulan, Masjid At-Taqwa, Bukit Darat, Tanjung Kling. Tanjung Kling sini. Tanjung Kling. Mereka sedang duduk, fulan bin fulan, haji fulan bin fulan, haja fulanah binti fulan telah duduk dekat satu majlis. Allah puji pada setiap daripada apa yang ada kat langit. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga Allah Ta'ala sebut kepada roh para nabi, wa syuhada wa salihin. Allah Ta'ala akan sebut juga kepada roh para syuhada, para salihin. Para orang yang syuhada, orang salihin, begitu juga roh mereka ada di langit. Nampak tak? Kenapa Allah Ta'ala sebut? Mubahatan bihim. Sebab Allah Ta'ala berbangga dengan apa yang dilakukan orang yang duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir tersebut. Wa izharan lihalihim, dan Allah Ta'ala nak zahirkan, nak beritahu, hey para malaikat, fulan bin fulan ni buat kat sini majlis ni, dia datang kat sini, kat sini. Nampak tak? Itulah disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Maka kata para ulama, maksud daripada hadis ini, fi man indahu, siapa-siapa yang ada di sisi Allah, itu adalah fa'indiyatu syaraf. Laisa fi indiyati makani. Maksudnya di sisi Allah Ta'ala tu bukan di sisi tempat. Kita kena faham hadis ni. Bukan maknanya para malaikat yang bersama dengan Allah di satu tempat, tak. Itu bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu fahaman wahabi salafi saja. Nampak? Jadi di sisi Allah Ta'ala, siapa-siapa yang berada di sisi Allah, yakni yang ada kemuliaan di sisi Allah. Itu maksudnya. Fima indahu, itu yang dimaksud dalam ayat di sini. Bukan maksudnya orang ataupun malaikat ataupun nabi-nabi, ruh nabi yang duduk hampir dengan Allah pada langit ketujuh. Itu ada Nabi Ibrahim AS. Maka Wahabi kata Allah Ta'ala duduk di atas aras tinggi lagi. Bukan maksud itu. Tapi maksudnya dari segi maqam, darjah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tersebut kepada ruh-ruh para malaikat, para syuhada, para salihin tu terdapat.
Maka di sini kata Imam Ad-Damyati, tengok dalam syarah, dia kata apa? Wa yukhazu min hadzal hadis, boleh diambil dalam hadis ini. Nadbul ijtima' li tilawatil Quran fil masjid, disunatkan untuk kita berhimpun di dalam masjid untuk baca tilawatul Quran di dalam masjid. Apa dak? Walakin akan tapi disyaratkan. Ini yang saya nak sebut tadi. Adab-adabnya. Alla yajhar fayushwishu ala man bil masjidi wa illa kuriha linahi anhu. Tetapi disyaratkan bila kita duduk dalam masjid, baca Al-Quran ataupun berzikir ataupun baca qasidah selawat, pastikan tidak mengganggu jemaah yang ada dalam masjid seperti jemaah yang sedang solat. Jadi kita bila baca, contoh lepas habis solat, subhanallah, 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 boleh baca kuat dalam salat. Tapi afdalnya tak baca kuat. Tak baca kuat tu lebih afdal. Jadi kalau kita nak baca kuat, boleh juga, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala sebut apa? Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Jadi kata ulama boleh saja. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dan di dalam rumah Allah Ta'ala itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengangkat nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disebut nama Allah Ta'ala. Nampak tak? Dia ni kata Imam Suyuti, dia mensyarahkan maksud tafsir dia. Dari Imam Suyuti mengatakan maksudnya boleh seorang tu nak berzikir kuat-kuat sebab dalilnya begini. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i, kalau zikir setelah daripada solat lebih baik tidak dijaharkan, tak diperkuatkan, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak diperkuatkan kecuali mesti ada kecuali bila niat untuk mengajar kepada jemaah-jemaah yang mungkin anak-anak kecil. Boleh berzikir sama sekali, tak apa. Maka ketika itu kata ulama, tak apalah, bolehlah untuk kita meninggikan suara zikrullah. Nampak tak? Itu setelah solat. Sebab li'ittiba, sunnah Nabi begitu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam itu. Sebab itu kalau di Hadramaut, tuan-tuan dan puan, kalau di Hadramaut itu kalau zikir tak kuat. Zikir subhanallah tak dengar. Alhamdulillah tak dengar. Allahu akbar tak dengar. Doa pun tak berapa dengar, hanya dengar sikit. Kan ada seorang yang sawak Allahumma salli wa sallim. Itu di Hadramaut, Yaman. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, betul-betul itu sunnah Nabi SAW. Tapi kita bukan orang Arab lah. Yang orang Arab ni maklum, mereka tahu makna zikir, semua dah faham mereka. Kita kat Malaysia, wakilnya buat lain sikit. Jadi ulama-ulama kita kata lebih baik kita zikir bidengari. Jadi tak ada masalah. Kalau masjid yang nak perkuatkan, nampak ada zikir tersebut, silakan. Tapi kata Imam Ad-Damyati, syaratnya tidak mengganggu jemaah. Macam mana tidak mengganggu jemaah ni? Itu pun ada dhabit ulama sebut. Disebut dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Al-Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantani mengatakan syarat dia adalah mesti jemaah yang berzikir itu lebih ramai daripada jemaah yang zikir. Nampak tak? Maka kalau nak kuat silakan. Tapi kalau jemaah itu sikit, jemaah yang zikir itu sikit, tapi yang jemaah solat tu ramai sampai 3-4 saf, janganlah diperkuatkan suara. Datuk Imam takbir, Allahu Akbar, nak turun ke bawah, saf yang ketiga dah tak dengar. Kalau ada mubalik, mujurlah. Tapi kalau tak ada mubalik, zaman sekarang orang malu nak mubalik, betul tak? Jadi kalau kita sembahyang tak ada mic, sunat bagi jemaah Bilal ke siapa-siapa untuk mubalik. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sunat, tuan-tuan dan puan, untuk bantu wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Kata Allah, saling-saling bantulah pada jalan ketakwaan dan kebaikan. Nampak tak? Jadi kalau duduk dalam majlis ilmu, yang majlis ilmu itu orang ramai, yang solat sikit, jemaah sikit, tak apa, buat. Kata ulama. Tapi kalau yang solatnya ramai, kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalau solatnya ramai, majlis zikir itu sikit, maka disunatkan bagi orang yang majlis zikir itu, digalakkan orang yang majlis zikir itu, dia perlahankan suara dia supaya orang yang solat ramai itu boleh dengar imam dia sedang takbir, sedang turun intikalat daripada solat, tukar daripada rukun ke rukun yang lain.
Jadi itulah dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam hadis ini mengajar kepada kita juga adab-adab untuk kita berzikir dan disebut oleh faedah alim ad-dumyati. Kerana apa? Kerana kata para ulama, kalau kita mengganggu tidaklah sampai jatuh haram. Tak haram tuan-tuan dan puan. Jadi kalau contoh imam baca zikir kuat, ada jemaah ramai sana solat, sampai jemaah lain tak dengar dah imam ni duk rakaat berapa dah berpindah rukun ke rukun, tak tahu dah. Maka kata ulama hukum ni makruh saja. Jadi kalau boleh kita jangan macam tu lah. Kalau ada jemaah ramai, kalau tak ada jemaah tak ada masalah, buat kan. Nampak tak? Itu dikatakan. Sebut dalam satu hadis. Kerana dalil dia sebut dalam satu hadis, Nabi SAW itu mendengar beberapa sahabat menguatkan, mengeraskan zikir mereka. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'zina ba'dakum ba'da wa la yarfa'u ba'dakum ala ba'd. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahawasanya setiap daripada kamu yang ada dalam masjid ini semua sedang memunajat kepada Allah. Kamu zikir memunajat kepada Allah, orang yang solat pun memunajat kepada Allah, orang baca Quran pun sedang memunajat kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, maka jangan kamu saling-saling menyakiti. Nampak tak? Janganlah kamu saling-saling menyakiti sesama kamu. Dan janganlah kamu mengangkatkan suara kamu lebih tinggi daripada seberapa daripada kamu. Jadi Nabi SAW sebut macam tu. Jadi ini adab-adab yang disebutkan apabila berzikir dalam masjid, pastikan nampak kita menjaga adab tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, zikir dalam masjid seperti orang tarikat macam mana pula? Betul tak? Mungkin ada tanya-tanya, Ustaz, kalau zikir tu yang ada duk macam menari tu, macam mana pula Ustaz? Siapa pernah pergi masjid zikir ni? Ada tak jemaah? Ada. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Kan? Jadi apa hukum ni tuan-tuan? Berzikir kita seperti bukan menari, orang kata apa, ada pergerakan. Apa dah? Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, berzikir dengan pergerakan itu ada dalil. Disebut dalam satu riwayat bahawasanya sahabat Nabi SAW itu bila berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti pokok yang ditiup angin. Maksudnya zikir mereka bergerak badan, bukan tegak saja. Jadi zikir ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ni ada maqam az-zauq. Ada orang zikir, itu zikir hanya maqam lisan saja, pada lisan. La ilaha illallah, la ilaha tak ada rasa. Tapi orang yang ada pengalaman rohani, maka bila zikir dia ada maqam zauq, dia ada maqam zauq rasa. Mereka bila rasa datang, seronok itu datang, kadang-kadang menyebabkan mereka itu nampak tak bergerak tubuh badan mereka. Nampak tak? Jadi begitu sahabat baginda Nabi SAW ada yang berzikir, itu bergerak tubuh badan mereka. Dan puan-puan. Jadi di situ dalilnya boleh kita berzikir bergerak tubuh badan, tuan-tuan dan puan-puan. Bergerak tubuh badan itu tidak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya dan pastikanlah zikir gerakan badan itu juga menepati akan adab-adab di dalam masjid. Maksudnya bukanlah sampai melompat-lompat yang menyebabkan kadang-kadang mendatangkan fitnah. Jadi sebab itu saya hadir banyak juga majlis-majlis tarikat dulu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kesempatan majlis zikir-zikir tarikah. Di sana saya pernah pergi daripada Dusuqiyah, tarikat Syazaliyah, tarikat Husofiyah, tarikat Al-Qitaniyah, dan tarikat Ahmadiyah. Banyak saya pergi tuan-tuan dan puan-puan. Ada juga majlis-majlis zikir, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang hanya bergoyangkan tubuh badan, ada yang memegang tangan ramai-ramai. Lelaki saja, kebanyakan memang tidak ada majlis untuk perempuan, lelaki saja yang hadir, maka dia hanya turun ke bawah macam ni, ada tuan-tuan dan puan-puan. Maka itu semua adalah bahasa cinta. Bahasa badan apabila ada zauq, tuan-tuan dan puan. Jadi itu tidak ada masalah tuan-tuan dan puan, selagi mana pergerakan itu tidak merosakkan masjid, mengotori masjid, ataupun mendatangkan fitnah yang menyebabkan orang-orang yang bukan kuat agamanya menyangkakan agama Islam itu ada tradisi-tradisi seperti agama-agama mereka, maka mereka pun kata kami akan pergi, baik kami masuk agama kami sama saja. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati juga. Jadi bagi saya, kalau nak buat majlis zikir, ada pergerakan tubuh badan dan sebagainya, lebih baik dibuat pada tempat yang
individu khusus tuan-tuan perempuan ya. Jadi itu lebih afdal. Wallahu taala a'lam. Kalau dibuat di masjid tidak ada masalah kecuali tapi jaga wallahu a'lam. Jadi insyaallah tuan-tuan perempuan ada yang persoalan? Allah ada? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah taala Allah taala kurniakan kepada kita taufik, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah taala tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.